Assalamualaikum, selamat petang semua. Terima kasih kerana tokoh setia. Ni kesinambungan selepas bertengok live tadi kat Facebook. Mantap kan? Memang mantap. Kau memang power lah. Tapi aku suka kau punya yang minum kopi, biskut, bawang, memang style lah. Kita bertiga dan sentiasa alert mengenai apa yang telah berlaku, iaitu wabak coronavirus atau lebih tepat yang terkini ialah COVID-19. Ben, sekarang ni efek kepada atlet Malaysia terutamanya. Okey. Itulah, benda ni sensitif juga kan. Kita nak cakap ni kena jaga-jaga lah apa yang kita nak cakap. Tapi apa yang aku nampak sekarang ni semuanya menuju kepada satu kesimpulan yang mungkin sukar untuk diterima oleh peminat-peminat sukan dunia, peminat sukan tanah air, pembatalan Sukan Olimpik 2020. Tak confirm kan? Tak, sebab WHO telah pun menyatakan bahawa kita kena berhati-hati untuk 9 hingga 12 bulan akan datang. Sepanjang tahun ni, pendek cerita, kita tak boleh nak buat apa-apa aktiviti. Contoh aku nak travel, aku fikir 2 kali. Ini kan Sukan Olimpik. So aku rasa pada ketika ini benda tu nampak sangat-sangat pudar. Confirm jalan lah. Pendek cerita, atlet tak payah buang masa nak berlatih apa semua. Tak payah training. Tak payah buang masa. Janganlah macam tu, Ben. Itu adalah gaya pemikiran seorang yang plan to fail. Diorang nak bertanding kat mana? Sekarang Tak ni pun kisahlah. acara-acara dah dibatalkan. Belum confirm lagi dibatalkan ataupun tidak. Okay, Kau nak tak bagi, aku bagi tahu kau list yang dibatalkan? Yes, I ada juga list. Jangan ingat you seorang je ada list. Alah, kalau arena yang post takkan tu you punya. Babe, kau bayangkan sampai player badminton kita yang dekat Perancis pun sangkut. Benda ni melibatkan bajet juga tau. Kau kena faham. Dia cuma Rugi. cancel kalau dia travel ke luar negara. Ben, training dalam Malaysia dia masih lagi berjalan seperti biasa. No such thing as tak payah nak training bersungguh-sungguh Tak, dah. aku tak cerita pasal training dalam Malaysia. Aku cerita pasal training luar negara. Sebab kebanyakan kalau kau tengok atlet kita, kebanyakan dia nak pergi overseas training. Okay, Ben, kalau dia training overseas pun, contohnya macam dulu Nicole David training kat Amsterdam kan, dia stay je lah kat Amsterdam tu. Dia janganlah sibuk nak pergi Germany lah, nak pergi Italy lah. Aku cerita pasal atlet-atlet yang memang menjadikan Malaysia ni sebagai tempat duduk Base diorang sini lah. lah. Tapi Okay. diorang kena travel untuk beraksi. Contoh Jijo pergi Australia. Contoh divers kita nak pergi China. Sebab benda ni semua adalah keperluan untuk mereka berada pada prestasi terbaik betul-betul sebelum Olimpik tu. Even though diorang tak travel ke sana pun to train, tapi janganlah ignore training yang dekat sini. I memang tak setuju. Memang kau pun tak setuju lah dengan Ben. Paling penting ialah atlet tu sendiri lah. Kalau tak training, duduk rumah, boleh kena juga. Atlet yang high intensity tau, takkan nak stop training. Boleh training, tapi untuk atlet ni memang dia pun kena alert lah. Apalah langkah-langkah keselamatan lah kan. Okay lah, aku rasa korang ni kadang-kadang tak prihatin dengan apa yang aku cakap. Bukan tak training langsung. Training untuk Olimpik dengan training untuk Sukan Sea jauh beza weh. Perlu training ke tak? Bagi tahu jawapan tu. Perlu. Bila kita orang cakap tadi, kau cakap tak, bukan. Kena Maksud training aku juga. intensif training. Oh, okay. Training yang betul-betul khusus untuk Olimpik. Sebab ada beza tau. Ya ke beza? Ada beza. Sebab kalau kau tengok, biasanya kalau diorang setakat prepare untuk beraksi dalam final diving series, diorang takkan spend duit yang begitu besar untuk latihan intensif di luar negara dan sebagainya. Okay. Diorang anggap platform berlatih tu sekadar di Kuala Lumpur. Dengan apa prasarana yang ada kat sini. Tapi disebabkan diorang nak bersedia untuk Olimpik, diorang ada satu fitness routine yang berbeza. Program yang lain kan? Yeah, nak memastikan diorang berada pada tahap paling optimum. Maksud aku jangan buang duit Okay, kerajaan. maksudnya apa yang ada je lah. Macam tu lah. Secara kesimpulannya, apa yang you maksudkan adalah boleh training tapi jangan training overseas. Training yang memerlukan duit yang besar lah. Dia punya ayat kan Bang Lan macam complicated sangat tau. Cakap je lah, training boleh, jangan pergi overseas. Simple. Training yang memerlukan dana yang besar, elakkanlah. Okay, kenapa dana tu besar? Sebab dia kena travel overseas kan? Mungkin. So, dia punya solution is jangan pergi overseas. Mungkin Okay, dia ambil jurulatih yang mahal contohnya. Jurulatih tu tak apa pula, ada risiko coronavirus datang sini. bukan Kau pasal- tak fikir pasal bukan pasal benda jurulatih. tu. Maksud Atlet aku- tu kita kena jaga. Maksud aku, kau faham tak realistik dia? Kau belanja kos yang besar Lan. Okay, mesti jadi. Lalas, Olimpik tu tak jadi. So, kos tu semua rugi lah. Itulah pengorbanan atlet. Itu bukan penggunaan atlet. Itulah. Itu pengorbanan kerajaan. Ya, itu dalam proses persiapan. Korban Kontingen. tapi gagal tak apa. Janji ada platform untuk mencuba. Ini korban dengan platform tak mencuba pun tak ada. Apa gunanya? Kau faham maksud aku? Okey, sekarang Kau faham tak maksud aku? Okey, Ben. Tolonglah siapa aku. Aku rasa semua tak sokong kau. Ni aku buka laporan terbaru tau daripada WHO. Dalam masa seminggu, dia punya jumlah kes ialah tambahan lebih kurang hampir 2,000. Memang semakin kritikal. China paling risiko yang sangat tinggi. Peringkat dunia biasa. Tapi sekarang tiga-tiga semua dah dalam keadaan bahaya. Logik sekarang, mungkin jawapan kau tu aku setuju. Tapi andai kata tiba-tiba menurun, Olympic on macam mana? Olympic on macam mana? Persoalan yang agak baik. Olympic okey. on macam mana, Ben? Checkmate. Cerita dia macam ni. Abang dah kena.
Untuk benda tu jadi, Lan, aku percaya kau perlukan vaksin. Itu satu. Daripada apa yang aku baca, apa yang aku study setakat ni lah, tak ada vaksin dalam masa terdekat. Betul. So itu saja cara untuk penurunan itu berlaku. Kalau tidak, apa cara penurunan tu akan berlaku? Dari segi orang kuarantin, yes, okay, tapi benda tu still menular. Yang aku nampak takkan ada vaksin dalam masa terdekat ni daripada Betul. apa yang aku study lah. Kalau ikut laporan Kementerian Kesihatan pun memang tak ada pun rawatan. Tapi cara dia, aku masih percaya boleh kurang kalau kata semua individu manusia kat dunia ni berjaga-jaga. Okay, so langkah berjaga-jaga macam mana pula? Nak aku terang lah. Basuh Tak. tangan. Benda tu influenza pun orang cakap benda sama. Apa? Bila jerebu pun orang cakap pakai benda-benda sama. Takkan itu cukup, Lan? Bagi aku, COVID-19 ni jauh lebih serius daripada sekadar kau nak pakai mask je. Dah bulan 3. Tinggal lagi 3 bulan setengah je. Kau ingat dalam masa 3 bulan setengah ni akan ada vaksin? Tidak sama sekali. Tia ada anak kecil 2 orang. Ada suami. Apa khabar, Man? So, cara-cara untuk Tia avoid coronavirus ni, apa yang Elak. Tia buat? Elak. Sama je avoid elak. I tak adalah hygiene freak sangat, tapi I elak pergi tempat macam mall ke, terperuk je lah, like aman dah. Dari segi kebersihan kau buat apa? Macam contoh, aku tengok ramai pakai sanitizer lah apa. Ni? Okay. Sanitizer? Okay, dah. ada sanitizer. Check it I rajin out. bersetangan lah. I selalu suruh anak I bersetangan lah. Apa-apa bersetangan. Apa-apa je bersetangan. Tu je. Kau salam tak dengan orang? Salam je. Tak, sebab ada setengah orang dia tak salam. Basuh-basuh lah Dia tangan. kata benda tu boleh berjangkit. Ya. Yes. Mana soalan lagi kawan kau ada lagi? Betul je lah ni. Sekarang ni coronavirus sedang menjadi sampai Olimpik apa semua ada chance nak cancel. Tapi aku nak tanya kau, apa langkah-langkah keselamatan yang kau sendiri ambil untuk make sure kau tak kena? Aku sekarang rajin basuh tangan. Oh, letak basuh tangan. Kadang pakai face mask dan cuba mengelakkan naik public transport buat masa sekarang. Kalau ada anak kecil jangan bawa anak pergi public sangat lah. Betul. Pergi indoor playground, spend sikit RM20 je, bagi dia main sejam. Maknanya tempat-tempat best macam Kid Zania apa semua tak boleh pergi lah. On a scale of 0 to 100%, berapa persen kau rasa Olimpik akan kena cancel tahun ni? 60 for now. Kau punya prediction Kalau you 60. diberi pilihan untuk pergi, you nak pergi ke ataupun you'd rather not? I don't know lah. Nak tanya satu je. Sekarang coronavirus dah Baju dia. tapi kalau 40 kau nak pergi lagi Tokyo 2020. Dah nak pergi? Kau tak takut coronavirus ke? Takut? Tapi kau tak peduli. Aku nak pergi. Okey, cerita dia apa langkah keselamatan kau akan ambil kalau kau pergi? Aku kena pakai mask lah. Tapi aku nak pergi lah. Biarlah macam mana pun aku nak pergi. Kalau orang Jepun nak salam kau bagi salam. Salam. Orang Jepun tak salam dia. Arigato. Ada benda aku setuju dengan kau ialah kemungkinan ditangguhkan jadi tak edit tu kemungkinan ada. Tapi kita masih berharap. Apa yang lebih penting pada aku ialah sejauh mana kita sibuk nak cakap pasal tu, training tak training, tapi atlet tu sedar ke tak ni sekarang ni? Aku rasa macam kita semua lah. Selagi kita tak kena ataupun kita tak ada seseorang yang kita sayang tu kena, kita tak akan rasa. Kita akan rasa macam benda ni akan jadi kat orang lain. Betul Jangan tak? jadi kat aku. Macam contoh Dayang. Dayang pernah kena influenza kan, contoh. Walaupun influenza tu tak serius sangat lah, tapi Serius lah. masa kau kena tu baru kau sedar kan. Sebelum tu kau tak tahu pun influenza Selama ni apa. ni ingat orang lain je akan kena. I takkan kena. Sekali tengok I yang kena. Itulah dia realitinya. So nak salahkan atlet ni pun susah juga. Sebab aku rasa aku memainkan peranan yang sama juga dalam kehidupan seharian aku. Tapi sekarang ni aku berhati-hati. Aku dah tak berani keluar pergi mall. Aku dah tak berani nak keluar pergi bersosial dengan rakan-rakan. Walhal mamak sekalipun, salah salam tu tak ada halal. Itu aku still tak sampai hati lah. Orang dah bagi tangan takkan kita tak salam bro. Kesedaran aku dah meningkat sebab aku rasa dah banyak sangat WhatsApp message yang aku dapat, iklan dekat TV, dekat media sosial. Aku rasa sekarang ni baru orang dah mula buka mata. Dan aku rasa atlet pun perlu. Tapi kadang-kadang bila kau dalam dunia kau sendiri, iaitu dunia berlatih dan sebagainya, kadang-kadang kau abaikan juga benda ni. So tu jangan training kan so that dia tak abai. Itu yang kau lebih confident. Tak training tu bahaya kan. Risiko dia tu kau tingkat training lah. Macam tu lah. Sebab aku yakin benda ni akan cancel. Kau ingat diorang nak bawa satu dunia datang satu tempat. Sebab statement terbaru daripada IOC pun memang dia benarkan kalau pihak tuan rumah nak cakap nak tunda. Dia Olimpik ni sebenarnya because dia banyak involvekan atlet, which is idola untuk ramai orang. Kalau kita orang biasa macam Dayang, macam orang biasa tengok ni, macam selamat je atlet ni pergi travel ke sana, that means tak ada apa kot. So dia pun ikut sekali. And dia pun meletakkan diri pada risiko yang tinggi, especially bila dekat Jepun sekarang ni kita tahu kes dia agak tinggi kan. And ini adalah satu bad example sebenarnya. And I think atlet dan juga siapa-siapa pihak yang bertanggungjawab untuk Olimpik kali ini yang mengawal atlet, mereka perlu berhati-hati dalam membuat keputusan. And honestly,
Tapi kalau Olympic di cancel, I agree 100%. Risiko dia terlalu tinggi. Terkini 90,870 orang dah kena confirm. Berapa? 90,000. Biar benar lah. 90,870. Ini laporan sah dari WHO. Atlet pun public figure juga. Dia pun jumpa ramai fans. Dia pun jumpa ramai atlet lain, jurulatih lain. So, risiko dia sebenarnya kalau compare dengan kita orang biasa ni, risiko untuk mereka lebih tinggi berbanding dengan rakyat-rakyat biasa. Bukan hanya atlet lah, termasuk kita. Tahu ke tak tahu ni langkah keselamatan. Apa patut kita berjaga-jaga? Langkah keselamatan, siapa yang dah plan nak pergi Tokyo, cancel plan tu. Itu umum lah, Bert. Itu satu. Diri sendiri, okey. Bila orang tu bersin depan Oh, kita sangat kata Melayu ni. ataupun bila orang tu terbatuk depan kita. So Betul. kita kena at least 2 meter setting. Paling mudah adalah untuk elakkan daripada pergi ke tempat-tempat yang crowded. Tapi kan satu lagi persoalan yang boleh timbul kalau kita nak avoid tempat crowded is macam mana mereka yang nak pergi stadium? Kalau tanya aku, memang risiko dia baik boleh pergi. Tapi dengan pakai topeng. Dia yang paling penting kena sentiasa bersih. Sanitizer selalu dengan kita. Virus tu, dia sentuh kita boleh kena. Belum alam kan? Susah. Jadi paling penting, sentiasa kena alert. Itu yang paling penting. Satu dunia tahu tentang langkah-langkah keselamatan yang telah pun disarankan. Bahayanya Olimpik ini diadakan, bukan saja atlet yang akan berjumpa, bukan saja pegawai, bukan saja sukarelawan, tapi penonton-penonton Dari seluruh dunia akan datang. Tapi persoalan ni dia tak nak datang. Sekarang ni dia tak nak pergi dah. Apa gunanya kau ada Olimpik sedangkan orang tak nak datang tengok? Macam mana dapat income kan? Bila benda tu jadi, apa gunanya atlet latih bagai nak erak, keluarkan perbelanjaan dana yang besar untuk berlatih? I have a friend yang duduk dekat Jepun. Situation dekat sana is so bad, kita tak nampak. Dia orang tak laporkan. Dia nak beli pampers anak dia tak boleh. Dia nak beli pad untuk dia sendiri pun tak boleh. Nak beli makanan memang dah susah. Yes. So kalau rakyat dekat sana pun dah tak boleh nak dapat kemudahan-kemudahan macam ni, kita yang sibuk nak pergi tengok Olimpik kat sana nanti, meramaikan lagi Jepun ni. Jepun memang banyak kes lah. Dah macam not a good idea lah. Memang not a good idea. Kita macam menyerahkan diri. Kesimpulannya, Ben? Kekalkan tahap prestasi anda. Aku tak cakap jangan berlatih Oh, langsung. okey. Be fit, masih lagi melakukan rutin-rutin harian seperti mana Batuk, jangan batuk. Oi, Dayang! Bukan pilihan diorang pun kan. Pilihan contohnya MSN dan sebagainya. Untuk menentukan sama ada diorang akan pergi ke tak. Aku rasa diorang pun dah buat keputusan. Taklah kalau cancel pun apa gunanya belanja besar-besar kan. Untuk orang ramai, ambil lah langkah keselamatan. Bukan aku nak halang korang, tapi ambil langkah keselamatan seperti dikatakan, pakai mask, elakkan bersetubuh. Sorry. Bersentuhan. Aku nak cakap bersentuhan. Sumpah, yang dalam kepala aku tadi bersentuhan. Yang keluar mulut aku lain. Aku minta maaf. Sorry. Okay. Okay. Tak apa. Mistake. Kita semua buat mistake. Kesimpulan untuk Dayang adalah, untuk semua, jangan jadi selfish. Kalau rasa tak sihat tu, stay dekat rumah. Abang Lan dah batuk, sekejap lagi kita balik. Pakai mask, basuh tangan. Kalau keluar tu balik mandi, make sure mandi. Jangan tak mandi. And untuk atlet pula, please be sure yang anda juga mengambil langkah-langkah keselamatan yang telah pun disarankan Kementerian Kesihatan. Buat atlet, teruskan latihan, tapi kebersihan paling utama. Dan yelah, tiba aku nak tenggelam. Alright, okay. Untuk semua rakyat Malaysia, jangan ingat sampai ada arahan yang darurat baru kita nak alert. Possibility untuk Olimpik kena cancel tu berapa persen? Kalau semalam 50-50, IOC still nak carry on. Cuma macam a few workshop menjelang tu terpaksa ditunda sikit. So we're not really sure. I think 60-40 I guess. 60 to go, 40. Oh ya? Tapi kau dapat peluang nak pergi? Kau tak takut ke? Yeah, I'll go. Kalau kau pergi, apa langkah-langkah keselamatan kau akan ambil? The basic stuff lah. Because we're there to work anyway. I mean, mesti ada ketetapan keselamatan yang ditetapkan oleh organisers pun. And organisers takkan macam biar all yang bekerja ataupun take part in Olympics to just die. Bila tanya orang pandai, apa langkah keselamatan kau ambil secara peribadi ni untuk mengelak jangkitan? Basuh tangan. Basuh tangan dia. Rupa ni macam kau raba orang. Tangan. Jaga kebersihan. Kau sentuh orang. Kau ragu orang tak? Kenapa aku nak rabu? Gila. Tak, sebab benda tu boleh berjangkit dari segi sentuhan kan. Kau still salam orang ke tak ke? Salam. Buat je lah semua macam biasa. Lepas tu nanti kita basuh tangan balik. Pakai sanitizer. Kau pergi ke tak? Kalau dapat peluang. Oh, pergilah. Walaupun corona. Tapi bukan sebab sukan lah. Sebab dia Jepun. Tapi banyak corona tau. Antara top 10 negara. Tapi mungkin hari Olimpik tu dah tak ada. So are you scared of the coronavirus or not? Yeah, of course. People are dying. So my point is, if you get to go, will you go? Depends the country how secure it is. Yalah, kalau dia ada betul-betul quarantine yang betul, and then they have checking yang betul, and then it should be okay. How do you make sure that you tak kena jangkit from coronavirus? I just came back after travelling, no? Serious? Yeah. Kau pergi mana weh? I went to India, But India kes corona tak banyak kan? tapi I was in the airport.
for many hours. I tak pakai mask pun. Serius? Tapi kau tahu benda ni serius kan? Yeah, but I only got into the airport and was like, oh, okay. Tokyo Olympics might be cancelled. If you get a chance to pergi, kau nak pergi tak with all this? I would go lah. I would go. Bersentuhan bersentuhan. Itu yang nak kepala aku. Ayat tu tak keluar, benda tu tak keluar. Okey. Bersentuhan minta maaf kalau aku ada menyinggung perasaan siapa-siapa. Sorry.